Alhamdulillah, syukur. Malam ini sampailah kita pada pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-137. InsyaAllah malam ini kita membicarakan risalah Qudusiyah untuk kali yang terakhir, yakni rukun yang keempat. Risalah Qudusiyah ini terdiri daripada 4 rukun. Kita dah selesai 3, yang ini yang keempat. Dalam rukun yang keempat ini ada 10 perkara. Kita nak ceritakan tentang 10 perkara ini. Sebelum kita masuk rukun yang keempat, tuan-tuan cuba tengok nota pada bahagian yang tengah. Helaian tambahan, dia tak masuk dalam muka surat. Yang itu tadi baru print. Saya fikir ada baiknya kena print benda ni. Yang pertama, cerita tentang latar belakang risalah Qudusiyah. Malam ni kita masuk rukun keempat, risalah Qudusiyah. Risalah Qudusiyah ni cerita dia macam ni. Kitab Ihya Ulumuddin ini terdiri daripada 40 kitab. Dalam kitab Ihya ni ada 40 kitab karangan Imam Al-Ghazali. Sebab itu dia tebal. Kitab yang pertama kitab ilmu, dan kitab yang kedua ialah kitab akidah. Tajuknya Qawaidul Aqaid ataupun prinsip-prinsip akidah. Kitab prinsip-prinsip akidah ini, kitab yang nombor 2 ini, dia terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat. Bahagian yang ketiga itulah Risalah Qudusiyah. Ar-Risalah Al-Qudusiyah. Kita duk belajar ni bahagian yang ketiga itu. Jadi Risalah Qudusiyah ini, Imam Al-Ghazali dia nyatakan hasrat dia nak tulis Risalah Qudusiyah ini ketika dia membahaskan fahaman ahli falsafah dalam kitab dia Tahafut Al-Falasifah. Dalam kitab itu dia ada menulis seolah-olah dia berjanjilah nak buat satu kitab yang berkenaan dengan prinsip-prinsip akidah. Termasuklah di dalam dia Risalah Qudusiyah. Dah siap Tahafut Falasifah, lama lepas tu baru dia siapkan kitab prinsip-prinsip akidah. Termasuklah Risalah Qudusiyah ni. Itu cerita dia. Apabila Imam Al-Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin, kitab prinsip-prinsip akidah dan Risalah Qudusiyah ini dia masukkan sekali. Sekarang kita tengok pembahagian Risalah Qudusiyah. Risalah Qudusiyah Imam Al-Ghazali ini terdiri daripada 4 rukun. Rukun yang pertama, mengenal dan mengimani zat Allah. Kita dah selesai. Rukun yang kedua, mengenal dan mengimani sifat-sifat Allah. Dah selesai juga. Rukun yang ketiga, mengenal dan mengimani af'al ataupun pekerjaan ataupun perlakuan Allah. Baru saja selesai. Dan malam ini rukun yang keempat, mengetahui dan mengimani perkara-perkara syam'iyah. Jadi kita imbas kembalilah dengan ringkasnya. Rukun yang pertama, mengenal dan mengimani zat Allah. Kita wajib percaya zat Allah tu macam ni keadaan. Ada 10 perkara. Yang pertama, wujud. Zat Allah memang ada. Yang kedua, zat Allah qadir. Yang ketiga, zat Allah baqa, kekal. Yang keempat, zat Allah bukan jauhar. Yang kelima, zat Allah bukan jisim. Yang keenam, zat Allah bukan arad. Yang ketujuh, zat Allah tidak dipengaruhi oleh arah, tidak dipengaruhi oleh posisi. Yang ke-8, zat Allah istiwa dengan selayaknya. Yang ke-9, zat Allah tidak dipengaruhi oleh bentuk dan batas. Yang ke-10, zat Allah esa, satu. Kita dah bahas dah semua tu. Apa maksud qadim, maksud baqa, maksud jauhar, jisim, arad, semua dah selesai. Kemudian kita ada belajar rukun yang kedua. Tadi cerita tentang zat Allah. Ini cerita tentang sifat-sifat Allah yang kita mesti percaya. Yang pertama, kita kena yakin Allah Maha Berkuasa. Yang kedua, Allah Maha Mengetahui. Dia tahu semua.
Yang ketiga, Allah hidup. Yang keempat, Allah ada kehendak, dia ada kemahuan, ada iradah dia. Yang kelima, Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang keenam, Allah berkata-kata. Yang ketujuh, kata-kata Allah itu khadim. Yang ke-8, ilmu Allah ataupun pengetahuan Allah itu khadim. Sejak azali lagi dah dia tahu semua dah. Yang ke-9, iradah ataupun kehendak Allah itu pun khadim. Allah dia rancang nak buat apa-apa, sejak azali dia dah rancang siap-siap dah. Sempurna perancangan dia. Sekarang ni dia cuma nak melaksanakan saja perancangan dia. Yang ke-10, Allah tahu dengan ilmu, hidup dengan hayah, berkuasa dengan kudrah, berkehendak dengan iradah, berkata-kata dengan kalam, mendengar dengan sama' dan melihat dengan basar. Kemudian kita belajar pula rukun yang ketiga, silap ejaan, mengenal dan mengimani af'al Allah. Kita kena yakin 100% pekerjaan Allah tu macam ini. Ada 10 perkara yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, segala yang baharu, maksud dia makhluk lah. Makhluk ni baharu, baharu ni makhluk, adalah perbuatan Allah. Apa saja yang ada dalam alam ni semua Allah buat. Termasuklah yang nampak, termasuklah yang tak nampak. Termasuklah perbuatan kita, termasuklah fikiran kita. Semua Allah yang buat. Kedua, Allah sendiri yang menjadikan segala gerakan makhluk. Perbuatan yang kita sengaja ke, perbuatan yang kita tak sengaja ke, semua dia yang buat. Dia yang rancang, dia yang atur semua. Yang ketiga, segala usaha dan ikhtiar makhluk tidak terkeluar langsung daripada kehendak Allah. Kita ada usaha, ada ikhtiar, tapi dia tetap tak berlawanan dengan apa yang Allah nak sejak azali lagi. Tapi sebagai ahli sunnah wal jamaah, ya, kita kena usaha, kena ikhtiar. Keputusan dia memang Allah dah tentu dah, dia dah tahu dah pun. 4, Allah memberikan kewajipan kepada kita, tetapi kewajipan yang dia bagi kat kita tu bukanlah mesti dia buat. Tu ikut suka dia, tak mesti dia buat kewajipan tu. 5, tidak mustahil Allah memikulkan, yakni mentaklifkan hambanya dengan sesuatu yang hambanya tidak sanggupi. Ada perkara yang kita tak sanggup nak capai, tapi Allah dia letak juga. Contoh dia, Namrud. Allah tahu dah dia tak akan beriman. Bahkan dari segi hakikatnya, Allah yang buatkan Namrud ni tak beriman. Dah tahu dah keputusan. Tapi Allah tetap hantar Nabi Ibrahim pergi berdakwah kepada Namrud. Jadi Nabi Ibrahim buat tu nampak dari satu sudut macam sia-sia lah. Dia bukan sia-sia, dah perintah Allah, dia kena buat lah. Tapi nak cerita di sana, Nabi Ibrahim dia tak akan sanggup mengubah keimanan Namrud. Tapi Allah wajibkan ke atas dia pergi berdakwah. Sama juga Nabi Muhammad SAW. Walaupun Allah tahu dah Abu Jahal tak akan beriman, tapi Allah suruh Nabi Muhammad dakwah kepada Abu Jahal. Sedangkan Nabi Muhammad memang tak akan mampu nak ubah supaya Abu Jahal ni jadi beriman. Jadi keputusan dia boleh kalau Allah nak letakkan satu-satu beban, satu-satu kerja, satu-satu perkara ke atas kita yang kita tak mampu. Tapi kalau Allah nak letak, boleh. Benda tu tak mustahil. Yang keenam, Allah bebas untuk menyenangkan hamba-hamba dia, ataupun dia nak sakitkan hamba-hamba dia. Sama ada hamba tu ada dosa ke tak ada dosa ke, ada pahala ke tak ada pahala ke, suka hati dia, ikut dia. Yang ketujuh, Allah tidak wajib buat sesuatu kepada hamba-Nya. Kalau kita kata dia tu Tuhan, kita ni hamba, jadi dia kena, mesti dia kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Jadi Allah dia tak wajib. Dia tak ada apa-apa yang macam hak kita lah pada dia tu. Dia ikut suka dia. Terpulang kepada dia nak buat macam mana. Dia tak terkena apa-apa kewajipan. Yang terkena kewajipan ni makhluk. Yang ke-8, kita wajib berusaha mengenal Allah dan wajib taat kepada dia. Nak kenal dia satu perkara dah, ada pelajaran dia. Kemudian kena wajib taat kepada perintah dia.
Yang dia suruh mesti buat, yang dia larang mesti tinggal. Walaupun kita tahu semuanya dia dah ranjang dah. Segala perbuatan kita dia tahu siap-siap dah. Kita ni ke syurga ke neraka ke, dia tahu dah. Tapi kalau ikut itikad ahli sunnah wal jamaah, kita mesti kena ikut perintah dia. Tak boleh kita kata kita ni syurga neraka dah tentu dah, Allah tahu dah, jadi tak payahlah nak semayang ke puasa ke, tak payah dah. Jadi salah lah. Yang kesembilan, kita kena yakin memang Allah mengutuskan Nabi-Nabi. Sebab ada ajaran-ajaran, terutamanya ajaran Brahma, ajaran Hindu, dia kata Nabi-Nabi ni tak ada. Yang mana yang datang itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia datang dalam rupa manusia. Jadi Nabi-Nabi dia pun dia kata Tuhan jugalah. Sebab tu dia sembah Nabi-Nabi dia. Sebenarnya Nabi-Nabi ni makhluk perantara antara Allah dengan kita. Nabi-Nabi memang ada. Kalau ikut agama Brahma ni, Nabi-Nabi tak ada. Yang datang tu malaikat ke, Nabi ke, siapa ke, itu semua Tuhan itu sendiri. Macam Jesus lah. Orang Kristian Trinitarian, dia percaya yang datang tu Jesus tu ialah Tuhan sendiri. Tapi kalau ikut ajaran Islam, yang datang tu Nabi lah, Nabi Isa. Tuhan lain, Nabi Isa lain. Kalau ikut Kristian Trinitarian, Tuhan dengan Nabi Isa tu sama. Kalau ikut ajaran Brahma tadi, Krishna dengan Tuhan sama. Dengan mana-mana malaikat kah, mana-mana maharisi dia, itu adalah Tuhan juga. Jadi berbezalah agama Islam dengan agama dia tu. Yang ke-10, kita kena yakin Allah mengutuskan Nabi Muhammad. Allah sendiri yang buat, mengutuskan Nabi Muhammad dan memberi Al-Quran yang penuh dengan mukjizat. Itu dia 3 rukun. Rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga. Dah selesai. Malam ini nak masuklah rukun yang keempat.